Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembinaan Komplek PAS Kedah ini yang dirancang sejak zaman almarhum Datuk Haji Fazil Muhammad Noor, diteruskan ke zaman Tan Sri Ustaz Aziz Abdul Razak, sehinggalah ke waktu sekarang di bawah pentadbiran diketuai oleh Suruhjaya PAS Negeri Datuk Ustaz Ahmad Yahya. Ceritanya memang panjang, tetapi Komplek PAS Kedah yang dijangka menelan belanja 8 juta ringgit setelah siap sepenuhnya pembinaan dan juga infrastruktur di sekitar tanah seluas 15 relung ini adalah daripada poket ahli-ahli PAS. Yang menjadi kebanggaan seluruh ahli PAS di Kedah ialah dengan sosioekonomi rakyat Kedah, terutama di kalangan ahli-ahli PAS yang rata-ratanya adalah daripada para petani, pada penoreh getah dan juga daripada kalangan pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja makan gaji. Kita berupaya mengumpulkan di peringkat parti kita dana sebesar ini, dan kos untuk membangunkan komplek dan persekitarannya ini dibuat secara berjimat cermat. Maksudnya kita mencari kontraktor yang paling munasabah dengan kos yang dijangkakan setelah siap sekitar 8 juta. Kita dapat sebuah dewan yang boleh menempatkan 3,000 orang dan komplek pentadbiran setinggi 6 tingkat yang pada waktu ini 85% sudah siap, tinggal lagi aspek dalaman. Tuan-tuan sekalian, pada zaman pentadbiran Suruhjaya PAS Negeri Tan Sri Ustaz Aziz Abdul Razak menjadi Menteri Besar Kedah, kita hold kerja-kerja pembinaan. Kita tangguhkan sebentar untuk memberi laluan dan juga untuk mengelak satu persepsi orang ramai bahawa apabila menjadi kerajaan, parti menjadi kaya, sehingga kita berupaya untuk menyiapkan bangunan komplek pentadbiran sendiri. Ustaz Izan begitu berhati-hati dan begitu peka dengan cuba sedaya upaya untuk mengelak tanggapan-tanggapan seperti itu. Maka kita lihat pada tahun 2008 sehingga tahun 2013, walaupun dana sedang dikutip pada waktu itu, bermula zaman pentadbiran Suruhjaya Datuk Fazil Muhammad Noor, tetapi kita tangguhkan dulu pembinaan kerana kita nak elak persepsi orang ramai bahawa PAS telah mengambil manfaat daripada menjadi kerajaan dari segi keuangan untuk menyiapkan bangunan komplek PAS. Selepas kita tidak lagi menjadi kerajaan bermula tahun 2013, maka kutipan yang telah dibuat begitu lama, sejak tahun 2000 lah, zaman Ustaz Fazil tu 2002, zaman Ustaz Rizani jadi Suruhjaya 2002 sampai 2013. Selepas itulah rancangan ataupun pembinaan komplek ini berjalan, tapi perlahan dengan dana yang ada itu berlaku peringkat demi peringkat bermula 2013 sampai sekarang ni 2022. Alhamdulillah, bangunan ini telah naik setinggi 6 tingkat, dan dewan yang diasaskan oleh Datuk Fazil Muhammad Noor telah dapat digunakan untuk event-event besar di Kedah, terutamanya muktamar dan juga program-program parti. Di samping itu juga kita menyiapkan infrastruktur di sekitar komplek ini. Ada rumah anak yatim daya yang dikendalikan oleh Dewan Ulama, juga melalui sumbangan ahli-ahli parti yang diuruskan oleh Dewan Ulama, dan kawasan persekitaran seperti padang bola, medan parkir, kawasan untuk perhimpunan, semuanya adalah daripada sumbangan orang ramai. Wakil-wakil rakyat yang menjadi wakil rakyat PAS, mereka wajib untuk membuat potongan gaji kepada PAS 20%. Sebahagiannya potong lagi kepada PAS kawasan 10%. Seperti saya, esko-esko
aduan-aduan lain. Untuk perhubungan 20%, untuk kawasan lagi 10%, 30% gaji kita pergi kepada parti. Inilah yang menjadi kelebihan PAS berbanding dengan parti-parti lain yang ada di Malaysia ini. Alhamdulillah, ahli-ahli parlimen potong kepada PAS di peringkat pusat juga 20%. Inilah yang menjadikan PAS mampu bergerak di samping ahli-ahli yang tidak jemu-jemu menyumbangkan derma dan infak mereka bagi menggerakkan parti. Berkaitan dengan kegunaan komplek ini, di sinilah program-program parti, proses tarbiyah, proses pendidikan, proses usrah untuk membentuk pribadi para pemimpin dan juga ahli dijalankan. Apabila kita ada dasar-dasar yang jelas adalah bahawa PAS ini adalah parti Islam, seruannya Allahu Akbar, matlamat dan cita-cita PAS ialah mewujudkan sebuah negara yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai Islam, maka nilai-nilai itulah yang dibawa dalam tadbiran kerajaan. Kita menjadi pemimpin ataupun anggota kerajaan yang telus, tidak rasuah, sentiasa mengingati dosa dan pahala, mengutamakan rakyat, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, melihat jauh ke depan, bukan saja tentang kehidupan kita di dunia, ialah balasan yang kita akan dapat di akhirat. Duduk dalam kerajaan ini pun satu jihad, satu perjuangan untuk menunjukkan begini caranya untuk menjadi kerajaan dalam perjuangan Islam di zaman moden ini, di zaman sistem demokrasi yang kita dapat laksanakan. Inilah sistem yang sedang berjalan dan kita cuba sedaya mungkin untuk mempamerkan indahnya Islam apabila menjadi kerajaan. Di sinilah segalanya bermula, dan tiap-tiap sen yang disumbangkan oleh ahli PAS kepada pembinaan komplek ini dengan program, dengan tarbiyah, dengan mesyuarat yang kita jalankan di sini, insya-Allah pahalanya mengalir sehingga hari kiamat. Ingin tegaskan bahawa jentera parti adalah berasingan dengan jentera kerajaan, dan kita seboleh-bolehnya tidak akan menggunakan jentera kerajaan untuk kepentingan parti. Ini yang dikehendaki oleh rakyat dan ini yang diajar oleh PAS. Kerajaan adalah untuk orang ramai, jentera parti untuk parti kita, dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh parti kita pun adalah untuk mendidik orang ramai bahawa apabila menjadi kerajaan adalah pemegang amanah, tidak boleh menggunakan jentera kerajaan, kewangan kerajaan, perkakas kerajaan untuk mengembangkan parti. Tetapi parti sebagai sebuah perjuangan boleh menggerakkan ahli-ahli untuk memberi sokongan dan membantu mana-mana yang terkurang di pihak kerajaan, sama ada dari segi teguran, dari segi tenaga, dari segi kewangan sekalipun. Saya yakin jika ada kekurangan apa-apa di pihak kerajaan, ahli-ahli parti sedia membantu. Inilah disiplin dan semangat ataupun didikan yang kami terima dalam PAS. Seboleh-bolehnya parti nak mencurahkan segala khidmat yang kami dapat berikan, sama ada melalui ejen organ parti ataupun melalui kerajaan. Dan kita telah buktikan bahawa ini bila berlaku banjir di Selangor, jentera-jentera parti membuka semua logo-logo yang ada pada baju, tidak lagi carry jentera parti, menyumbangkan tenaga dan aset kita, keuangan kita, masa kita untuk menggerakkan sukarelawan atas nama kerajaan negeri Kedah. Ini satu perkara baru dan saya ucap terima kasih kepada ahli parti yang memahami apa yang sedang kita lakukan. Kita tidak boleh menggunakan kedudukan dalam kerajaan untuk memanfaatkan peluang yang ada itu untuk menguatkan parti, tetapi kita menguatkan parti untuk kita bantu kerajaan, kerana kerja-kerja kerajaan adalah untuk orang ramai, memberi manfaat kepada orang ramai. Inilah yang tujuan kita hidup ni, sebanyak yang mungkin kita perlu memberi manfaat kepada orang lain, sama ada melalui parti atau melalui kerajaan. Dan di sinilah semua itu bermula. Alhamdulillah, saya fikir dalam sedikit masa lagi komplek ini akan dapat disiapkan sepenuhnya
di samping kita membuat kerja-kerja baik pulih kepada dewan kita yang agak lama tak dibaik pulih, dan pembaikan dewan itu juga melalui sumbangan daripada ahli di cawangan, di mana kita ada 1,300 cawangan PAS di Kedah, dan kita minta satu cawangan menyediakan derma RM600. Jika 1,300 tu 1,000 cawangan daripadanya menyediakan RM600, kita akan dapat RM600,000, di mana kos untuk membaik pulih dewan kita ni memang RM600,000. Itulah cara ahli PAS kita PAS Kedah ini mengumpulkan dana untuk komplek ini. Saya doakan semua sumbangan dan derma kita itu menjadi pahala, menjadi khairat kita yang akan menjadi bekal kita pergi ke alam akhirat dan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sumbangan-sumbangan yang akan datanglah dari masa ke semasa, PAS akan terus menggunakan kaedah ini bagi membina lebih banyak pusat-pusat latihan dan pusat-pusat aktiviti bagi melahirkan lebih ramai sukarelawan, aktivis dan amilin, pembantu-pembantu, para murabitun, untuk membawa sebanyak mungkin manfaat kepada orang ramai di Kedah ini. Saya menyeru tuan-tuan di luar untuk turut membantu kita menyiapkan komplek ini, dan yang terbaru kita akan bina pusat latihan PAS di Sedim. Di sana aktiviti-aktiviti melahirkan sukarelawan akan lebih giat lagi, dan lebih ramai sukarelawan akan mencurahkan sumbangan dan bakti daripada PAS kepada rakyat Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.